indahnya oh bila kita bersama. Yes, selamat pagi kepada anda semua. Rasa macam something is not, quite like the usual. Apa dia? Apa Saf Fiona cakap seorang-seorang? Why you talk the orang putih? Huh? Why you talk the orang putih? Because I talk alone. Apa you buat? Jap. Ni Fiona. Kalau you suka mana? Kenapa tiba-tiba you tengok? Ni you tak tahu. Ini yang you tak tahu. Inilah nasib para suami. Hari Raya mesti kena minta perabot. You tahu tak? Dia tak habis lagi dengan minta lah apa emas raya ke apa ke, minta perabot. Awak cakap minta emas Dia bukan, kalau minta emas, kalau kita tak ada duit nanti, kita beli gadai. Oh, pandai. Kalau perabot, macam tak ada duit nak gadai macam mana? Gadai maruah. Perabot boleh jugalah. Macam-macam you boleh buat dengan perabot. Selain daripada nak hias dekat rumah, nak pakai. Apa yang I boleh buat dengan perabot, Fiona? You boleh jual juga. Boleh jual balik? Ya. Oh, dia berpengalaman. Memang berpengalaman. Okey, so I pilih yang ni, okey lah. Ngam. Yang mana satu awak nak yang dulu? Yang ni. Kaya awak. Yang ni rare tau. Okey, ngam. Saya pilih yang ni. Tapi nah. Kenapa saya? Letak you punya credit card. Apa? Oh, tak boleh? Tak apa, saya pilih. Nanti kat you. Alright, abang-abang, selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton Borak Kopitiam. Hari ini hari yang luar biasa seperti yang Fiona katakan tadi. Kenapa luar biasa? Sebab dah 2 tahun lebih, Fiona, rasanya. Kita bercakap, tapi hari ini, bebas-bebasnya, alhamdulillah. Tapi bebas-bebasnya kita masih lagi menjaga SOP. Betul. Kan? Masing-masing masih lagi ingat apa yang kita perlu buat untuk menjaga diri kita serta orang-orang yang ada di sekeliling kita. Benar. Jadi anda bukan saja boleh menonton kami secara live di kaca televisyen, tetapi juga secara live di Facebook. Dekat situ kita nak engage dengan anda semua. Mungkin anda ada ideas, hari ini kena dengan topik kita juga, tapi topik kita apa? Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami di TV3 dengan menggunakan hashtag Borak Kopitiam TV3. Seperti biasalah di Borak Kopitiam, di awal pagi kita akan tunjukkan kepada anda ataupun sajikan kepada anda dengan info-info semasa. Dan semestinya macam biasa dekat sini kita akan bagi tahu anda perkembangan COVID-19. Betul. Dan kalau anda perasan sekarang ni, nombor-nombor kes baharu memang dah semakin turun, tapi selepas raya dia naik balik sikit. Biasa. Yang naik pasti turun, yang turun pasti naik. Dan ini kes baru 3,410 di mana dilaporkan paling latest 12 Mei. Hari ini dia 14 Mei, dia 2 hari lepas. Okey, hari ini tak tahulah apa pun. Tapi macam-macam mana sekalipun, segala apa yang kita tempuhi sekarang, jangan lupa untuk terus bertanggungjawab. Dan ini adalah langkah-langkah keselamatan di mana anda boleh ambil gambar dan terus berkongsi dengan rakan-rakan, dengan grup family kan. Sebab kita tahu, ni pun kira macam cuti panjang juga. Benar. Sebab ada 3 hari cuti. Mungkin ada yang bercadang nak sambung raya lagi, nak balik kampung dan sebagainya. Jangan lupa untuk tutup suis, untuk kunci air dan sebagainya. Kunci air Tutup air. Tutup air. Fiona jangan nak kunci sangat. Alright. Okey, tapi kan cakap pasal kunci air ni, kita nak tengok adakah kita kunci awal hari ni. Jom kita lihat info cuaca untuk hari ini. Kita mulakan dengan Kuala Lumpur. Ramalan cuacanya ribut petir. Seterusnya kita tengok Shah Alam, diramalkan ada ribut petir. Beralih pergi ke Ipoh pula akan ada ribut petir juga. Lepas ke Ipoh kita berangkat pula ke negeri yang sangat-sangat nasi kandak, Georgetown. Pulau Pinang pun ramalan cuacanya ribut petir. Diikuti Alor-Star. Tapi Alor-Star tak ribut petir, Alor-Star cerah. Sekarang ni dekat Arau pun cerah juga. Dan seterusnya kita tengok Kota Baru Kelantan, Kota Baru ribut petir. Ganu. Ganu pun ribut petir juga. Kuantan ribut petir juga. Tak faham. Johor Bahru ribut petir. Seterusnya Bandar Raya Melaka diramalkan akan ada cuaca yang cerah. Seremban pula ribut petir. Dan Kuching ribut petir. Akhir sekali Kota Kinabalu diramalkan akan ada cuaca yang cerah. Itu sekadar ramalan. Anda apa-apa pun seeloknya rancang perjalanan anda serta rancang elok-elok aktiviti anda sepanjang hujung minggu ini. Benar, dan betul-betul sekarang kan kita masih berada di bulan Syawal, di
di mana mereka pun saya yakin anda di rumah pun meriah dan hari ini dah macam-macam plan, open house dan sebagainya. Okey, apa-apa pun tolong rancang perjalanan anda. Baik, terus bersama dengan kita minggu ini kan, Fiona, hari Sabtu mereka semua bertanyakan kepada kita, hari ini topiknya apa? Dan kenapa di awal pagi Zack nak susahkan Fiona masukkan kad kredit lah untuk Zack beli something? Sebab apa tahu? Ingat tak dulu-dulu? Dulu-dulu orang selalu cakap rumahku syurgaku. Yes. Tapi hari ni Borak Kopitiam kita twist sikit. Pesona kediamanku. Aduh. Bagi anda semua yang macam nak tukar perabot dan sebagainya tak sempat, tak apa. Ini masanya untuk anda buat lagi apa orang kata macam study sikit lah, survey sikit perabot apa yang sesuai untuk diletakkan di rumah anda. Betul. Apa lagi yang boleh buatkan rumah anda lebih meriah, lebih cantik dan sebagainya. Ya, risau sebab kadang-kadang tiba-tiba kita ingat kita letak tempat tu rasa cantik tapi sebenarnya tak sesuai. Dan tak juga kena. bahaya mungkin. Bahaya, betul. Sebab tu kan? hari ni kita ajak rakan-rakan kita yang mereka ni adalah pakar dalam bidang itu. Kita akan berbual dengan mereka nanti. Tapi apa-apa pun kita nak terus berkomunikasi dengan anda. Jika anda macam ada apa-apa yang nak diberitahu kepada kita, contohnya nak berborak dengan Fiona, dengan Zack, chat saja dekat ruangan chat di Facebook. Nanti kita akan baca Fiona kan. Tambah-tambah Fiona ni memang suka baca. Betul. Okey, silakan. Kita baca nanti ya. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Idea inspirasi dekorasi dekat rumah. Ni, cakap pasal idea inspirasi, Zack pening juga. Tadi macam yalah, Zack dah tengok perabot yang Zack suka tu. Lepas tu Zack hantar kat web Zack hantar balik. B, you pilih sofa yang tak kena langsung dengan ruang tamu kita. Bukan sofa macam asalkan boleh duduk, pakailah kan. Ke sana Fiona? Itulah dia. Orang cakap lelaki, kena juga bantuan isteri. Tak boleh lah Zack, kena dengan tema rumah. First thing first, kena ada tema. Zack nak rumah Zack dalam tema apa? Nak modern, nak misteri, nak macam futuristic, nak gelap gelita, nak industrial. Banyak kan, pening kan? Dia ada macam-macam. Lepas tu kena pilih warna, ada main wall, ada feature wall, ada hall of fame, ada tingkap, ada pintu. Dia macam tu Ya, macam-macam. Sebab itulah orang cakap bila pindah rumah, pening nak pilih dekorasi rumah, nak hias rumah dan sebagainya. Bagus lah Fiona. Fiona memang minat benda-benda interior design ni. Memang minat Zack. Tak nampak serba berpengetahuan. Itulah pasal kan. Okey, contoh kalau macam Fiona. Let's say Fiona ada rumah baru. Lepas tu rumah tu Fiona nak berkonsepkan apa? Fiona sebenarnya sukakan konsep neutral colour. Dia macam kalau boleh kita nak rumah tu warna putih je. Dulu lain tau Zack. Sebab dia ikut orang kan, berubah mood kan. Dulu kalau Fiona nak rumah gelap. Okey. Tapi payah Zack. Nyamuk banyak. Kita Malaysia kita kena realistik warna pun memainkan peranan. Kalau gelap, nyamuk datang. Nyamuk suka. Kalau putih nyamuk tak datang. Dia cerah lah nampak nyamuk. Pelik dia terbalik dengan kita. Kita kalau boleh jalan tu nak cerah. Dia gelap. Senang buat kerja. Okey. Baik, itu Fiona. Fiona dia itu kata, dulu tau Zack. waktu dia anak dara dulu dia suka rumah dia warna gelap, hitam. Sekarang dia lebih terbuka, dia seorang ibu pada 2 orang anak, dia nak putih. Terang. Kalau macam anda bagaimana? Anda suka macam mana? Sebab ada rumah yang Zack jumpa, tu tengah cakap warna merah. Merah pekat. Zack dalam keluar. Dalam. Zack macam, tapi tak apalah. Zack tak nak adjust lah. Itu minat dia kan. Mungkin anda punya bilik, kita tanya, bilik anda sekarang warna apa? Cuma komen, kita nak tahu. Kita nak baca satu-satu. Guys, tolong kita memang nak baca. Kalau macam Zack lah kan, ada orang macam kat rumah kawan Zack. Macam Zack duduk beli sofa kan. Dia tak beli, dia buat sendiri. Macam mana nak buat sofa Ayah sendiri? dia buat sendiri. Serius lah Zack. Betul, tak percaya tanya. Zack ada kawan nama dia Syami. Rasanya saya pernah tengok lah sofa tu. Betul. Ayah dia Cik Zalani tu memang power. Memang power. Dengar cerita bukan saja buat sofa, buat buai juga. Ya, buat buai, meja, semua dia buat sendiri. Tapi dia punya tema dia saya nampak macam kayu-kayu. Serius lah. Tapi Zack kan,
kita sebut tentang perabot-perabot juga. Tapi ada satu benda kan yang memang sebelum ni Fiona ingatkan dia macam sekadar fungsi dia untuk tutup cahaya je. Kan? Dah tahu apa tu? Pastilah langsir. Sebab itulah kita ada ini. Kau tu kawan-kawan sudah datang. Yes. Alright. Hello. Jom kita pergi ke ruang tamu rumah kita hari ni. Sebelum tu kita tutup kita punya pintu. Alright. Okay. Alright. So, umpan lalu. Ini dia. Okay. Wow, okey, sebut tentang langsir kan. Semestinya kita kena jemput mereka yang pakar lah. Betul. Jadi bersama dengan kita di awal pagi ini kita ada Puan Aida Haswani, Abu Hassan. Ya, panggil Kak Wani je. Kak Wani. Okey, dan juga kita ada Muhammad Azhar Ibrahim, pengasas iCurtain. Betul. Silakan duduk. Jom. Sama. Kita tak jemput tetamu, kita duduk. Itulah pasal kata dia nak menyanyi lagu negara aku ke apa kan. Aduh, hai. Okey, baik. Ada macam ni. Apa panggil Kak Aida? Okey. Aida. Kak Wani. Kak Wani. Aida tu lain. Aida Haswani, Aida dia. Panggil Aida nanti macam tak biasa pula. Tak biasa. Okey. So nak tanya, macam mana boleh terlibat dalam bidang perniagaan langsir ni? Okey, pada awalnya saya bermula dengan langsir ni. Saya bermula dengan yang mana dulu waktu saya kahwin muda. Jadi waktu nak buat langsir rumah sendiri, tak tahu jahit kan. Jadi saya pergi kedai beli ready made. Beli gantung senteng. Jadi itulah bermula kepada kenapa minat saya nak suka tengok langsir. Tapi nak dijadikan ceritanya, saya menceburkan diri dalam bidang langsir ni disebabkan mak saya meninggal dengan bapa saya meninggal selang setahun. Dan kita tak ada harta, tak ada aset. Jadi apa yang ditinggalkan tu adik-adik. Jadi saya kena sara adik-adik saya. Itu yang membuatkan saya menceburi bidang langsir ni. Inspirasi. Yes. Okeylah, itu je lah soalannya. Terus power dah. Tak tahu nak follow up dengan soalan apa kan. Tapi sangat inspirasi macam jadikan satu benda yang untuk kita lagi kuat demi keluarga kita. Betul. Kan? Tapi okey, sebut tentang langsir kan. Sebenarnya Fiona pun pernah hadapi masalah langsir yang macam senteng. Tak apa-apalah, tak kenalah sampai lantai panjang sangatlah macam gaun pula tu kan. Betul. Ni kita nak tahu jenis langsir ni kan, sebab ada banyak jenis kan. Kita nak tahu juga macam mana kita nak tahu langsir tu sebenarnya dia berkualiti ataupun tidak. Kan mungkin Cik Azhar boleh kongsikan. Okey, langsir ni kalau kita cerita tentang kualiti, ia bergantung kepada apa yang kita nak sebenarnya. Okey, ada orang dia nak cahaya tak nak masuk langsung. Contoh, dia bekerja sampai tengah malam. So pagi tu dia nak tidur sampai pukul 12. Contoh. So jadi dia tak nak cahaya masuk, dia nak kain sunblock macam mana. Atau kain tu dia nak transparent sedikit. Ada orang tak suka gelap. Ada orang nak bercorak. Ada kualiti tu nak tebal, nak nipis. Bergantung kepada tuan rumah tu sendiri. Okey. Dan kualiti tu juga bergantung kepada dia punya bentuk tingkap, design dia. Itulah kualiti dia. Okey, itu kalau kita secara umum lah kan. Tapi kalau macam Cik Azhar sendiri, sebagai seorang pakar dalam langsir ni kan, bila sebut tentang langsir berkualiti, apakah yang terlintas di minda Cik Azhar? Kualiti pada saya lah, satu, kualiti kain tu sendiri, sesuai tak sesuai dengan rumah tu. Kadang-kadang kualiti betul kualiti, tapi tak sesuai dengan ruang tu. Jadi kualiti tu dah secondary dah. Dia tepat, sempurna, dia punya orang kata ruang tu nampak aura dia dah timbul. Itulah kualiti. Kualiti dari pandangan kita. Itu kualiti juga. Dari segi kain, kita adalah jenis-jenis kain, ketebalan kain, apa dia punya tekstur kain. Dia ada terlibat sebab kita ada banyak jenis kain kan. Kita ada linen, kita ada velvet, kita ada jacket, kita ada macam-macam jenis kualiti kain. Jadi kalau kita nak pilih kualiti kan, contohnya kalau customer nak kain kualiti yang bercorak banyak sangat ni. Kain tu memang kualiti imported dari Belgium. Contoh ada tak yang kain yang the best ke apa ke? Antara yang the best. Antara kalau kita ada yang sampel yang lebih syarat lagi macam Manhattan tak ada. Sebenarnya kan macam Fiona pernah pilih langsir kan, dia ada jenis yang macam blockout, macam partial, total blockout. Dia ada berapa jenis sebenarnya? Okey, sunblock, kain blackout, kita panggil tu kain blackout ataupun kain sunblock. Kain sunblock ni kita boleh kontrol ataupun kawal cahaya yang masuk tu daripada 50% hingga ke 100%. Kalau kita nak 100%, tekstur kain tu di belakang dia mesti ada satu silikon.
Which is bila silikon, bila kita gantung ketin yang ada silikon, bila kita gantung kita nampak dia keras. Customer tak suka. Customer suka yang bila gantung tu dia nampak macam alur-alur yang cantik. Yang itu kita kena cari blackout yang mana kalau nak dapatkan 100%, kita kena liningkan kain tu. Terbaik. Zack rasa bersyukur sangat-sangat Cik Azhar Kak Wani datang ni. Sebab sangat baru Zack ada conversation ni dengan isteri Zack tau. Zack suka langsir yang dia labuh. Okay. Website dia kata macam ni, Bi, mana ada orang letak langsir labur, nanti susah nak vacuum apa semua. So dia suka macam very nice lantai, lantai. Macam Zack memang suka macam biar labur. Betul, dia kalau nak touch lantai, sebenarnya kalau kita nak touch lantai, dia boleh touch lantai, cuma dia cepat kotor. Kalau boleh kita naikkan setengah inci sikit daripada lantai, so that kita senang nak sapu. Tak adalah macam, kadang-kadang rumah kan daripada luar, kadang-kadang lipan masuk, lipas kadang-kadang masuk kan. Tak perasan tahu kat belakang tu dah bersawang. Jadi isteri saya betul lah. Betul. Yang suka panjang tu isteri lah. Yang suka panjang saya. Zack yang betul. Zack betul? Sebab dia touch floor. Kalau macam isteri mungkin dia nak yang senteng lagi. Dia nak senteng. Yang panjang tu yang cantik. Dia tak boleh labur sangat. Betul. Dia kena touch sikit. Betul. Kalau kita guna kain yang macam ni pula, kalau guna kain macam ni pula, dia kena lagi labur. Sebab bila dah cuci, dia kecut. Macam tu. Dia ada jenis-jenis kain tertentu. Kain cotton, dia akan kecut. Tapi betul lah, Zack perasan kan. Kalau macam langsir memang sangat main peranan lah, Fiona. Betul. Kalau kita tengok dekat TV sekarang ni kan, yang ini kira dia punya ukuran dia macam mana ni sebenarnya? Kita kena dapatkan ukuran lebar tingkap tu. Kita bukan dapatkan ukuran lebar tingkap, tapi kita kena besarkan sikit daripada ukuran asal supaya rumah kita nampak lebih luas, lebih tinggi. So that bila kita gantung curtain, dia dah memberi efek yang luar biasa dalam dekor yang sangat simple. Kalau kita tengok kan, zaman mak-mak kita, nenek-nenek kita kan, di mana paras tingkap kadang-kadang kat situ je kan. Betul tak? Perasan tak? Jadi kita nampak dia kalau frame atas situ je. Tapi zaman sekarang, kita commercialize kan, kita nampak full height. Efek dia macam mana? Yelah, nampak lebih panjang rumah. Rumah nampak luas. Tinggi. Kita nampak dia punya aura tu tadi. Lagi sekali. Kalau dari segi warna, macam tadi Fiona, contoh Fiona kata dia suka rumah putih. Rumah putih langsir tak boleh dah putih ke? Pelik dah pula. Rumah putih. Kenapa tak boleh? Boleh. Dia macam ni. Cantik itu adalah subjektif. Aduh. Yes, benar. Mungkin cantik dekat Cik Fiona, tapi dekat Cik Zack tak cantik. Kita nak memilih langsir ni, sebaiknya kita ikut selera customer. Kalau customer mengikut selera saya, itu dah rumah saya. Kalau ikut selera Fiona, dah ini rumah saya. Kalau saya suka colour macam ni, orang tak boleh nak cakap apa lagi sebab saya akan duduk dalam rumah ni. Cuma dari segi kami akan advise lah. Kena tak kena. Kena tak kena. Okey. Sebab orang akan datang rumah kita dan cakap mungkin pelik. So kita advise. Mungkin rumah tu dah serabut dengan wallpaper yang bercorak-corak. You nak pula langsir bercorak-corak, kita advise. Tetapi at the end, decision yang buat you lah. Ya, betul. Kazak, soalan lagi nak tanya kan. Ada beza tak yang jenis railing macam ni? Yang lubang ni ataupun yang masih railing yang macam tu? Yang cangkuk biasa ni. Yang macam tu, yang cangkuk. Kalau kita ada tengok beza langsir ada ni beza, sebenarnya. banyak beza dia. Kita tengok langsir ni daripada bawah dia hampir sama je. Yang membezakan antara satu desain langsir dengan satu desain langsir adalah atas dia je. Okey, kita tengok yang sana tu kita panggil sebagai eyelet. Okey, dekat situ kita nampak ada rod. Kita ada ring yang masuk dalam tu. Dan penggunaan kain dia 3 kali ganda. Lebih daripada biasa. Dan kalau kurang kain, dia akan nampak dia macam tekankan sikitlah, sorry. Kurang kain. So kami akan advise kain yang secukupnya. Kalau seeloknya pakai yang jenis mana? Yang macam ni ke ataupun yang macam semua jenis kain sesuai. Yang penting kita nak rumah kita cahaya masuk berapa persen. Kalau macam Fiona kata nak buat untuk bilik tidur kan. So bilik tidur kita nak tidur. Janganlah kita letak kain yang nipis. Kita tak kain yang tebal, kain sunblock tu, kain blackout tu kan. So boleh juga buat desain yang sama. Okey, langsir kan selain daripada dia blok cahaya matahari. Pernah juga Fiona dengar yang digunakan sebagai satu alat untuk menyerap bunyi. Betul ke? Betul. Kain yang sesuai untuk menyerap bunyi kita pakai kain velvet. Dia boleh serap bunyi. Kadang-kadang kita tak tahu pun kat luar tu hujan, petir. Sebenarnya blackout yang 100% pun boleh juga serap bunyi. Sebab tu dekat hotel biasanya dah pakai kain blackout dah sekarang ni. Okey. Kita tahu kita nampak gelap kan dalam bilik. Tahu-tahu dah pukul 12. Bahaya tu. Tapi dia sesuai untuk Zack. Zack selalu buat muzik kan dekat rumah kan. Boleh pasang langsir macam ni. Antara kelebihan kain sunblock ni lah. Satu,
bila dia punya peratusan cahaya yang disekat tu lebih, contoh 100%, peratusan cahaya yang masuk tu sangat sikit. Kadang-kadang tak masuk langsung. So, dekat suasana tu jadi gelap. Okay. Yang kedua, dia boleh reduce bunyi. Okay. Dan selain reduce bunyi, aircon circulation dalam tu, dia tak keluar. Cepat sejuk. Jimat elektrik jugalah. Uish, best lah. Memang rasa terus nak pergi beli langsir. Memang betul baru borak dengan isteri pasal langsir ni. Zaid, tapi sebelum beli langsir kan, kita kena tahu secara ringkasnya lah. Kalau penonton kat rumah nak beli langsir kan, apa yang mereka perlu tahu dulu? Okay. Pada saya lah, langsir ni pada saya kategorikan kepada 4. Yang pertama, ada orang sekadar ada langsir. Bila sekadar langsir tu macam mana, jadi ada je. Okay? Langsir bawa daripada rumah lama, langsir mak bagi ke, pasang je. Yang kedua, langsir tu sebagai reduce cahaya je. Dia nak tutup cahaya. Sebagai tutup tingkap atau salidor, tutup je. Dah, itu nombor 2. Yang ketiga, langsir ni adalah kesempurnaan hiasan dalaman. Itu kategori yang ketiga. Dia blend dengan apa hiasan dalaman dia, sofa ke, wallpaper apa, dia blend. Itu dah cantik dah tu. Tinggi rendah dia dah cantik. Yang keempat, pada saya langsir yang paling tinggi dia punya stage itu adalah bila langsir itu pasang, dia akan melambangkan Zack punya personality. So, Fiona punya personality. Bila tengok, kita dah tahu. Sebab itu kita nampak VVIP, taste dia macam mana. Betul. Kualiti kain dia Mak macam kena mana. tukar langsir lah. Sabar tu lah. Rasa nak terus pergi kan. Okey. Terima kasih banyak Cik Azhar, Kak Wadi. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu, boleh kongsikan Instagram ke social media untuk mereka-mereka yang di rumah? Okey, untuk siapa-siapa yang mencari curtain provider, untuk di iCurtain, okey, kami punya Instagram iCurtains, FB iCurtains, dan boleh juga kunjungi kami di showroom iCurtain di Denai Alam U16, dan insya-Allah dalam bulan 6 ni kami buka kita panggil HQ kita di Setia Alam Taipan 2. Dah ada showroom baru, kita ada management team kat situ semua sekali. Website kita? Website www.icurtains.com. senang. Boleh call untuk consultation, dan kami selain pada datang jumpa kami, kami pun ada servis datang ke rumah. Okey. Okey, Betul, Alim. nanti kita set untuk Cik Azhar dengan Kak Wani datang rumah. Okey, thank you so much. Terbaik Kak Wadi dengan Cik Azhar kita. Okey. Zack, tak sabar kita nak tukar langsir satu supaya kita nampak macam rumah kita macam VIP. Betul. Kan, selain langsir, perabot juga. Kita nak perabot yang itulah. termahal. Tadi Zack. dah ada dalam add to cart lah. Nak check out tak boleh. Letaklah credit card. Termahal tak? Okeylah. Kalau macam ni, alah Fiona satu job boleh dapat dah ni. Tapi kita tak tahu perabot termahal tu macam mana rupanya. Oh, ada Zack. perabot termahal? Adalah, Zack. Okey, kita nak kongsikan perabot termahal di dunia lah ni. Jom. Kita tengok. Memiliki sebuah rumah impian, pastinya anda akan memikirkan jenis perabot yang perlu disesuaikan. Ini kerana ia adalah pelengkap kediaman dan ada yang sanggup berhabis wang demi menjadikan rumah impian sebagai syurga. Berikut antara perabot yang termahal di dunia. Sofa yang diperbuat daripada logam tahan karat atau stainless steel ini direka seorang arkitek bernama Ron Arad. Sofa yang berbentuk seperti huruf W ini pernah dipamerkan di Museum Seni Moden yang terletak di bandar New York, Amerika Syarikat pada tahun 2009. Katil mewah berharga 6.3 juta US dollar ini diperbuat daripada kayu berkualiti tinggi dan emas tulen 24 karat yang beratnya lebih daripada 90 kilogram. Ia dihasilkan seorang pereka terkenal bernama Stuart Hodges. Pereka ini memang terkenal dalam rekaan barangan mewah. Dengan harga 100 juta ringgit Malaysia, kerusi ini adalah kerusi termahal di dunia. Ia dicipta antara tahun 1917 hingga 1919 oleh pereka yang terkenal iaitu Alan Gray selepas Perang Dunia Pertama. Walaupun namanya kerusi berlengan naga, namun ia langsung tidak menyerupai seekor naga. Badminton kabinet adalah perabot antik termahal yang dibuat pada abad ke-18. Kabinet ini dibuat atas permintaan Henry Somerset, Duke of Beaufort ketiga pada tahun 1726. Pembuatannya memakan masa yang sangat lama iaitu 6 tahun dengan jumlah pekerja seramai 36 orang. Tidak kira perabot di rumah kita murah atau mahal, cukuplah dengan memiliki perabot yang berkualiti dan tahan lama. Betul tak? Memang memberi inspirasi ya. Memang memberi inspirasi betul-betul lah. Okey, saya punya pula. Masukkan kredit kad anda. Wah.
Fiona, you punya taste tak kena dengan I punya poket lah. Tak. Terlalu mahal. Alah. Terlalu mahal Fiona punya taste ni. Okey. Jadi mungkin anda semua terkejut kan? Sejak bila borak kopitiam ada meja kayu ni? Masa tadi Zack ingat tak Zack kongsikan tadi? Kawan Zack Syami tu, ayah dia Pakcik Zailani, dia buat perabot guna kayu sendiri. Ini salah satunya. Okey, tapi bukan Pakcik Zailani kita panggil hari ni. Kita panggil siapa Fiona? Kita panggil Encik Azah dengan kita hari ini. Hello. Apa Terima kasih. khabar? Oh, baik. Ini semua daripada Encik Azah lah Ya, saya. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni, ada macam-macam kayu dekat dalam studio kita. Betul. Boleh tak bagi tahu sebenarnya ni kayu apa ni sebenarnya? Okey. Hari ni saya bawa kayu cengal. Kayu Cengal. Jadi tempat saya ni, saya duduk di Labis, Seramat Johor. Jadi Labis ni kira antara kayu cengal, antara terbanyaklah kayu terbiar lah. Jadi saya proses semula dah. Dia ni menjadi perabot dan barang hiasan lah. Kita tengok ni, dia sebenarnya kayu yang dah tombang lama. Tombang lama. Ada yang melebihi ratusan tahun dan puluhan tahun. Oh, nampak bila benda lama dapat dekat tangan orang yang betul, terhasillah satu ni satu benda yang dahsyat Dia cengal ni salah satu kayu yang unik lah. Kalau kita baling ke laut, dia jadi kapal. Contohnya macam tu lah. Kalau kita cat, dia merajuk lah. Sebab apa? Dia ni bila dia dah lama terbiar sekalipun, macam ni dia terbiar sekalipun pun, bila kita gosok, dia akan kuning balik semula. Lepas tu, dia biar kena udara, dia akan keluarkan minyak dia balik semula. Jadi kalau orang tanya bab ketahanan dia, mudah je lah saya jawab. Kalau kita pergi kat tanah perkuburan tu, yang banyak orang pakai kayu-kayu cengal tu, tu antara yang dia tahan jam panas lah. Okey, Cik Azhar, obviously lah banyak jenis-jenis perabot kayu yang Cik Azhar buat. Tapi yang paling mendapat sambutan adakah kayu jenis macam ni ataupun ada kayu yang lain? Saya lebih suka buat cengal jugalah. Sebab cengal apa? Lah. Cengal ada kayu lain tapi cengal ni memang ni lah sangat dia mudah buat. Sebab apa? Dia nampak dia macam keras tapi dia lembut. Dia mudah mengikut macam aiskrim boleh cedok. Serius? Jadinya kalau kita tengok Malaysia ni banyak orang cari kayu cengal untuk buat ukiran. Sebab apa? Cengal ni dia padat 900 lebih kepadatan dia. Air susah masuk, dia susah rosak. Maksudnya kalau kita contohnya lah kita buat sebagai meja macam tu, kita tertuang air dalam jangka masa yang lama semua tu, dia tetap okey. Dia tetap okey. Kayu yang kita dapat ni pun puluhan tahun dan ratusan tahun terbiar. Jadinya kalau tak dalam rumah kita pelihara dia lebih lama lagi lah. Zazah, macam mana Zazah tahu yang kayu tu usia dia ratusan tahun lah apa ke memang? Kalau kita ikutkan daripada kita punya Google kita, 0.4 mm setahun kan. Contohnya dia besar macam ni. Macam ni pun dah 100 tahun. Okay. Adakah dia tengok ring lingkaran betul, dia? Dia punya diameter kan. Jadi kalau macam contohnya 100 tahun, kalau macam kita anggap 200 tahun. Jadinya usia tombang dia melebihi 60 tahun. Jadinya kalau besar ni setakat macam ni 200 tahun tu biasa je. Oh, ini ilmu baru ni guys. Okey, ini kan Zack sebenarnya macam tadi Fiona ada kongsikan nak rumah warna putih. Kemudian Fiona nak padankan dengan perabot-perabot kayu. Jadi mungkin Encik Azhar. Boleh lah. Kan? Tapi yang ni kita tempat apa? Tempat letak pen ke apa? Ni dia boleh letak berbagai lah, kunci ke. Macam kita punya handphone ke kan. So, mungkin Encik Azhar boleh kongsikan bersama dengan Fiona lah. Maklumlah kan, konon-konon nak rumah neutral, warna putih disertakan dengan perabot kayu-kayu ni. Perabot apakah yang sesuai untuk diletakkan di ruangan rumah Fiona yang kononnya macam warna putih? Kalau bagi pendapat saya lah. Sebab apa? Kalau contohnya macam saya duduk di kampung, banyak kayu. Kalau Cik Mona sekarang duduk di mana? Di bandar? Okey, bandar kayu. Okey, bandar. Jadinya bandar ni mungkin kita perlukan satu meja ataupun satu meja atau satu kerusi ke ataupun kayu yang sesuai letak dalam rumah. Sebab apa? Dia natural. Kayu macam yang saya bawa ni, kayu ni dia dah ratusan tahun, dia dah boleh jadi terapi. Sebab apa? Kita perlu pergi ke hutan kadang-kadang kita tengok kayu kan. Jadi kita dah tak perlu lagi ke hutan. Sekurang-kurangnya kita dah ada kayu natural dekat rumah. Bila Encik Azhar cakap macam tu kan, yelah, bila saya duduk dekat sini kan, dia rasa lain, terus rasa macam, rasa calm, tenang. Dia kayu ni dia ada aura dia. Contohnya macam saya adalah macam pembeli saya, dia selalu cerita pasal kelebihan kayu kan. Jadi saya pun sebagai penjual kadang tak semestinya saya faham 100%. Jadinya ada yang pembeli saya, dia lebih pakar dari saya, dia cakap kayu ni dia ada aroma dia dan dia ada macam terapi. Daripada segi selain daripada segi sebelum jadi dan dia pun ada berbagai-bagai lagi lah, dia boleh jadi macam
sesuai untuk rumah, sekurang-kurangnya ada satu. Yang dekat TV sekarang ni tengah buat gazebo Cik Azhar? Betul. Kita ada buat berbagai-bagai lah. Ini salah satu lah. Kalau macam ni biasanya prosesnya mengambil masa berapa lama? Biasanya kita ikut saiz. Biasanya kalau untuk satu saiz yang sederhana dalam seminggu lah. Seminggu dah boleh siap lah. Okey, saiz satu. Ni soalan paling penting. Harga-harga berapa? Harga. Satu meja ni harga dia berapa ya? Baru ni saya tanya kawan lah. Kayu cengas sekarang ni dah menjejak RM18,000 untuk satu tan. RM18,000 untuk satu tan. Jadinya kalau kata kita kira per kilo pun dia dah ada harga lah. Contohnya meja yang kita duduk ni lah. Saya jual kira harga grade C lah. Sebab apa saya tak ada buat sampai finishing sampai grade A. Jadi kalau yang grade C ni pun saya jual anggaran harga daripada RM2,000 ke RM2,800 untuk meja yang ni. Ni? Kalau itu kira harga yang paling low lah kita jual lah. Kejap. RM1,000? Kira RM2,000 ke RM2,800. Ni lepas ni mesti banyak orang order ni. Kalau ini RM2,500 ke RM2,800, saya rasa ramai pembeli ni standby lah. Jap. Ada marker pen tak nak tulis nama jap. kita bagi harga kampung untuk kali ni. Biasanya saya memang saya duduk macam di kampung. Jadi saya proses produk ni untuk saya jual di bandar. Kalau contohlah Cik Azhar kan, ada orang yang berminat kan, dia beli dengan Cik Azhar. Lepas tu dari segi dia dah terus pasang kan, tak ada cabut-cabut kan? Tak ada. Dulu kita buat sistem pasak tanggam. Sekarang ni kita jimatkan kayu, lepas tu kita buat macam dia mudah untuk orang pakai, kita buat terus pasak terus. Jadi yang kita nampak kebanyakan semua pasak. Jadi pasak ni dia tak ada guna satu paku pun. Wow. Ni Zack, tadi macam dia cakap satu meja ni kan nilai dia dalam anggaran RM18,000 buat sekarang satu tan. Sebab itulah Fiona cakap awal-awal tadi perabot ni pun boleh jual balik. Betul tak? Ada ke orang macam tu? Dia jadikan sebagai macam investment ke, macam lepas dia dah beli masa yang lama mungkin dia jual. Dia kadang-kadang ada orang sanggup simpan, koleksi. Dia jadi kolektor. Lepas tu dia cari buyer, dia jual dengan harga yang mahal lah. Cik Azhar, ni soalan klise lah. Kita punya masyarakat kan. Sepanjang Cik Azhar buat kayu-kayu ni semua, sebabnya bermainkan dengan hutan kayu ni kan. Ada cerita-cerita mistik kan? Saya pernah masuk ni, mustika. Mustika. Macam contoh soalan yang dia bagilah. Pernah tak kayu ni minta balik kan? Minta balik kan. Jadi saya tak pernah minta balik lah. Jadi sepanjang saya main kayu ni, ada juga saya minta nasihat pada orang-orang yang mungkin lebih faham daripada kita kan. Dia cakap kalau kayu ni nak minta balik, masa kita ambil pun dia dah minta balik lah kata dia. Jadinya kayu ni tak ada masalah lah. Kayu ni kalau katalah dia ada masalah, masa kita start pun dah ada masalah lah. Tapi kita tak kat rumah apa semua, kita buat kerja, kayu ni tak ada masalah. Memang jadikan rezeki saya lah. Alhamdulillah. Memang tak ada masalah lah. Memang tak ada, memang dah bertahun-tahun tak ada pun kan? Tak ada, dia memang kira tak ada kena-kena dengan benda mistik sebenarnya. Mungkin yang lebih pada orang yang lebih percaya, saya tak pastilah. Tapi kalau bagi saya tak ada masalah langsung lah. Betul. Baik, jadi macam-macam lagi yang kita akan kongsikan bersama. Terkejut jauh. Like, marker pen, it's time for me to tulis nama. Dengar harga memang Zack terperanjat. Kan? Ni dah jual lah ni. Apa? Dah jual lah. Dah jual lah. Kebetulan semalam saya nak kemas-kemas tu. Dah ada orang beli ni dengan ni. Alah, baru ingatkan nak chop dulu. Okey, masalahnya sekarang ni bagi penonton yang berminat, macam Fiona nak chop ni, nak cari mana ni? Saya pakai Facebook je lah. Okay. Saya pakai Facebook Kayu Warisan. Dengan kalau saya personal lah, Azhari Ukur. Jadi boleh kontak saya lah kalau buka Facebook Kayu Warisan. Jadi dah ada nombor telefon lah, boleh WhatsApp saya lah. Okay. Jadinya kalau datang ke tempat saya, boleh buat pilihan dan boleh tengok, boleh menikmati lah apa ada di labis lah tempat saya. Terima kasih banyak lah. Terima kasih Cik Azhar. Cik Azhar ni orang yang sabar. Senyum apa tadi kan. Okay. Terima kasih banyak. Tak dapat meja, saya dapat kayu ni pun tak apalah. Okey. Okey, bye Zack. Soalan sebelum kita rehat. Kenapa? Ini harga berapa? Yang ni, harga dia tak ada. Kita boleh jual ikut kita punya rasa lah. Contohnya kalau kita jual harga art kan, mungkin boleh jual hampir 200 lah. Ush. Ni free kan? Ni free kan? Okeylah, kita nak tanya-tanya lagi. Kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. 200. Sebab apa? Bukan sebab ditinggalkan oleh Zack seorang-seorang dekat sini, tapi ditemani oleh dua jejaka. Husband, jangan marah Kita admire je, kita bukan apa. Sebab apa kita nervous ni? Penonton. Hari ini kita ada dua tetamu yang cukup istimewa bersama dengan kita.
Fiona dan juga anda semua yang ada dekat rumah. Siapa? Siapa tu? Kita ada Adrian dan juga Hairul Azrin. Hello. Hai, apa khabar? Hai Fiona. How are you guys? Okay? Alhamdulillah, sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Selamat Raya. Raya. Ya. Okey, kita jemput anda berdua datang ke set hari ini sebab kita nak orang kata macam promosikanlah dengan filem terbaru anda yang memang hebat. Kita tahu filem-filem daripada Adrian yang dilakonkan dengan pelakon-pelakon pilihannya. Ada contohnya macam Hairul kan. Memang sentiasa memang tip-top, memang top, memang best. Yang kali ini kita akan ceritakan tentang filem The Assistant. Okey, mungkin Adrian boleh ceritakan sedikit dulu tentang The Assistant ni. Okey, kami shoot filem ni tahun lepas, bulan Mac. So kali ni kami cuba buat sesuatu cerita action film lah. It's still action film, tapi kali ni kami nak buat jalan cerita yang lain daripada lain. So kali ni selain daripada fight scene koreograf yang standard yang kami sudah ada sejak Wira tu, kali ini kami masukkan lagi unsur-unsur suspense, twist lagi. So untuk menjadikan dia lagi menarik lah dari segi penceritaan dia. So it's something that yang kami rasa is a new attempt from us. And then rating untuk filem ni agak tinggi juga. 18. Ya, 18. So but then kami memang bersedia lah untuk terima rating macam ni. Sejak dulu macam sebelum kami shoot projek ni pun kami dah sedia untuk ambil rating 18 sebab saya rasa filem ini, filem fighting film, action film, dia kena ada unsur-unsur keganasan yang tertentu. Maksudnya tak boleh macam completely take away yang unsur keganasan tu. That's why it's a new attempt lah. That's why saya sekarang sangat nervous pasal sebab akan buka minggu depan. Oh, okey. Tapi sebab ini kita nak tanya juga dengan pengalaman Adrian kan, proses dia dan suntingan daripada ideation, orang kata macam buat filem ni lah. Right. Proses dia macam mana dan berapa lama ambil untuk completekan dia? Saya first ada idea untuk shoot cerita ni, I think kalau tak silap I tahun lepas, bulan 6 kot. 2 tahun lepas kan? Kita shoot ke apa? Idea. Sorry, 2 tahun lepas, 2020, yes. Masa MCO, first MCO lah. So yes, betul-betul. So masa tu nak buat cerita yang macam pada I, a step up from Wira lah. So Wira memang out and out story sangat straightforward dan it's out and out action film. So kali ni saya ingin mencuba sesuatu yang complicated sikit dan mungkin unexpected sikit. Ada twist dalam ceritanya. Then that's how I got the idea. Lepas tu masa kami shoot pun bulan MCO, last year March. And then susah sikit sebab ada banyak SOP kan. Dia macam on top of the technical punya problem dan schedule. Masa tu kami shoot kalau tak silap on set studio tak boleh melebihi 20 orang. Things like that lah, banyak SOP lagi. But thank God kami dapat habiskan pengabaran bulan Mei. Bulan Raya tahun lepas. Okay. Ya. Tapi yang paling best masa saya buat editing. Sebab masa saya buat editing tu memang MCO lah. Saya tak boleh jumpa dengan saya punya editor. So for the first time in my whole career, saya kena buat editing through Zoom. Oh, gitu Yeah. Tapi kalau kita tengok kan, macam ini memang sesuatu yang baru dicuba oleh Adrian. Yes. So bila Hairul dapat skrip dia, apa impression Hairul? First masa saya dapat skrip tu, saya tengok satu cerita yang lain sebab saya bayangkan saya akan buat watak macam ni. Tapi kali ni Adrian bagi saya satu watak yang tak pernah saya buat. So saya rasa ni satu benda yang macam mana saya nak sampaikan benda ni. Tetapi saya banyak dibantu dengan Adrian dan macam-macam jadi masa saya nak shoot cerita ni dan watak tu ikut saya balik. Which is benda tu sangat-sangat macam tak pernah jadi dalam semua hidup saya sebagai seorang pelakon. Watak Feroz tu kat rumah saya tiba-tiba termarah anak saya dan saya gelak. Tiba-tiba dekat set saya ada shoot untuk TVC. Saya pergi maki watak extra tu dalam scene. Tapi padahal sepatutnya tak perlu sebab saya hero baik dalam cerita tu. Sebab watak macam manager cakap, bro, ini bukan dekat set. Ini bukan Feroz, ini bukan The Assistant. So macam baru saya sedar. Adakah itu merupakan cabaran membawa watak Feroz? Ya, sebab satu saya perasan bila Feroz ni sampai, start saya isap rokok sebab saya tak isap rokok dan adik-adik jangan isap rokok. Dan keduanya bila saya gelak. Bila saya gelak, automatik watak tu masuk dan saya tak tahu dan saya tak kontrol benda tu. Dan saya tak boleh kontrol. Sampailah seminggu sebelum habis syuting baru saya dapat lepaskan benda tu. Kalau kita tengok sekarang ni kan, macam Adrian cakap, ini percubaan, a new attempt untuk cuba macam-macam benda dalam satu filem tu kan. Adakah ini bermaksud pada masa akan datang, Adrian akan mengarahkan filem yang genre lain pula selain daripada action? Mungkin cerita cinta ke? Pernah ada. Actually, I look at myself as a filmmaker. So saya tak macam fix kena buat
action genre saja. Tapi sebelum saya buat filem Melayu, saya pandai buat filem berbahasa Cina. So sebelum I'm an action director, I pandai buat cerita romance, like horror film, love story. Pernah buat. Tapi buat masa sekarang, sebab for action genre, saya rasa ada banyak lagi ruang untuk saya explore. So yeah, maybe I will stick to action film for the next 1-2 year lagi lah, mungkin kot. Yeah. Okey, saya terima wahyu. Ada orang suruh tanya Hairul, macam mana nak maintain handsome, badan terjaga macam ni? Sado, okey. Sebenarnya tu terang saya cakap badan saya buat badan untuk filem je. Sebab masa proses nak buat badan tu sangat sakit. Sebab saya kena diet, saya tak boleh makan benda gula, garam. Lepas tu saya kena jaga pemakanan yang betul, bangun pagi, training apa semua tu susah. Sebab benda ni saya tengok dekat Hollywood. Hollywood macam kita tahu Wolverine yang Logan berlakon tu. So Hugh Jackman tu dia bertahun-tahun tahan tak makan benda yang sedap sebab untuk filem. So kalau Hollywood punya level pun orang buat macam tu, kenapa kita tak boleh? So kadang-kadang orang jumpa saya, Hairul, you kurus je dalam filem, badan besar, tough semua. Tak, saya memang buat untuk filem je. Habis filem saya macam ni lah. Ni saya tak ada filem lagi. Apa? Zack dengar tak? Ini tak ada training untuk filem tau. Macam ni, Zack. Dia punya nasihat adalah makan je. Sekarang masa untuk enjoy lah. Masa untuk enjoy lah. Sebab lepas ni saya akan kembali dengan filem yang lain. So saya dah kena start balik lah next week. Okey, mungkin akhir sekali lah. Apakah pesanan anda berdua untuk mengajak penonton ramai-ramai untuk menyaksikan The Assistant? Okey, terus terang saya cakap filem Assistant ni lain daripada filem yang kami pernah buat sebelum ni. Dan sebelum ni macam filem Wira, saya selalu Adrian menekankan action sahaja. Dan kali ni kita menekankan storyline dan ada action yang ada benda yang ditunjukkan daripada scene-scene yang ada kat situ. So, korang kena tengok sebab saya tahu ramai peminat Adrian Teh. Wow. Ramai peminat dia dan korang mesti tahu dia punya kerja dan saya yakin insya-Allah korang akan suka filem The Assistant ni. Jangan lupa saksikan filem The Assistant 19 hari bulan ni Khamis depan di Pawagam. Sangat bagus. Itu je? Itu dia. Senang buat duit lah. Okey, baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Adrian dan juga Hairul. Anda semua jangan lupa untuk saksikan filem akan datang di mana Fiona akan dibentangi dalam filem Adrian ya. InsyaAllah. Itu terima kasih. Okey, baiklah. Sekarang ni kita akan tunjukkan kepada anda satu video di mana dengar cerita Bulletin FM ada melakukan sumbangan. Iyakah? Jom sama-sama kita saksikan. Merdeka tu. Dan kita ada kuih raya. Kokok tahu tak apa beza kokok dan juga kuih raya? Tak tahu apa dia. Kuih raya selalunya ada pada hari raya. Tapi macam kokok sentiasa ada pada bila-bila masa. Kemana ku cari ganti? Kemana ku cari dia? Umpama menantikan ke... Bolehlah. Semua penonton Borak Kopitiam, nampak dah malam. So hari ni saya berada di pusat transit gelandangan Kuala Lumpur bagi menyantuni abang-abang kita ni. So nak tahulah apa yang ada dekat dalam tu, apa yang meriahnya. Katanya ada yang menyanyi. Voting abang-abang ni. Jom kita tengok. Alright, so sekarang ni kita bersama dengan siapa tidak kenal pengacara Borak Kopitiam. Kita ada Abang Long Muaz. Hai. Hai Koko. Mungkin Abang boleh kongsikan mengenai raya rumah kita ni. Ini sebenarnya antara salah satu inisiatif kita lah untuk menyantuni semua gelandangan. Sebenarnya sebelum ini kita dah buat semasa bulan Ramadan hari itu. Tapi kita nak teruskan, nak sambut hari raya bersama dengan mereka. Sebab yelah ada setengah mereka ni tak raya. Jadi oleh kerana itu kita bawakan NGO dan juga ramai penaja-penaja yang hadir hari ini untuk bersama-sama menyumbangkan makanan dan juga memeriahkan lagi rumah terbuka kita. Abang boleh kongsikanlah macam mana kemeriahan raya tahun ni bila dapat beraya dengan Bulletin FM malam ni? Saya bergembira kerana Bulletin FM terdatang ke pusat transit gelandangan. Saya pun jarang dapat rumah terbuka macam inilah. Terima kasih banyak-banyaklah sekali. Tengok tadi meriah, mungkin reaksi lah abang-abang yang disantuni ni. Mungkin abang boleh kongsikan. Kebanyakan mereka gembira lah, of course lah gembira. Dan begitu teruja lah sebab saya yakin ramai je yang datang selain daripada kami kan. Tapi kita nak tinggalkan kenangan lah Bulletin FM tu sendiri untuk menggembirakan mereka dalam kesedihan tu. Kita tak tahu sebab kita tengok muka wajah-wajah mereka ni semua ada 1001 cerita yang kita sendiri pun tak faham and mereka sendiri pun tak nak cerita.
dalam tahun 2022 ni, 2 tahun tak beraya bersama keluarga masalah pandemik COVID-19. Kali ni saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat beraya bersama mereka, kerana saya tahulah gelandangan ni memang susah nak bayar keluarga. Lagipun keluarga dah banyak dah tak ada kan. Jadi memang perasaan gembira, memang amal sangat saya syukurlah dapat beraya bersama diorang. Kau nampak tadi diorang bukan setakat happy dapat duit raya semua, makanan yang disediakan semua kenyang perut senati lah kan. Mungkin boleh kongsikan apa menu malam ni? Alright, hari ni kita terima kasih kepada Nandos juga. Terima kasih kepada restoran Tanjung Puteri. Lepas tu kita ada mi logo Tengah Mazara pun ada dan macam-macam lagi. Jadi sate pun ada juga. Terima kasihlah sebab hari ni kalau mereka makan tu insya-Allah memang kenyang lah. Tapi kan nak tahu juga ada teh tarik tak dekat sini? Alamak, tak ada lah kau. Tak ada ke? Tak apalah bang, kau lebih tertarik dengan abang. Aku bergetar sentuh dia, aku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah tuh pandangi, putih mulus dan... Alah, hai kokok. Tapi memang luar biasa. Baru-baru ni pun kokok viral juga kan. Dia buat pick up line memang power. Aduh, hai. Tapi tak apalah. Tadi pun di interview dengan Hairul Azli pun, Fiona bukan main lagi lock job tu. Geram juga. Tak bagi tahu nama Zack, tak sebut nama Zack. Tapi nak buat macam mana? Kan, orang mudah tengok. Suka pun bukan-bukan lah tu. Kita enjoy je lah. Fiona. Apa? Jangan cakaplah. Oh, okey. Sorry. Wangi sangat. Ni Zack, kita nak bagi tahu ni. Tadi kita dah cakap tentang langsir, dah cakap tentang perabot. Seterusnya, rumah dah cantik-cantik. Of course, kita nak rumah kita bau sedap. Bau sedap, bau wangi. Betul. Barulah pesona kediamanku. Betul. Lengkap Pandai Zack. Tapi nak sebut tentang aroma semua ni, nak wangikan rumah. Dia kena ada macam, bukan setakat wangi je. Kalau boleh dia kena ada fungsi dia. Tapi nak tanya Fiona, memang Fiona tak tahulah. Sebab itulah kita ada yang pakar bersama kami di awal pagi ni, di dapur kita hari ini. Kita ada Encik Muhammad Fazli Subari. Hello. Apa khabar Fiona? Khabar Zack? Baik, alhamdulillah. Okey, ini kita dah bawa wangi-wangi dan kita tahu juga kita sebenarnya jemput Encik Fazli ni datang sebab nak sebut tentang, nak ceritakan tentang aromaterapi kan? Okey, aromaterapi ni sebenarnya apa? Okey, aromaterapi ni mudah. Perkataan terapi itu sendiri yang bermaksud kita mencari kebahagiaan, kita bagi keselesaan, ketenangan kan. So kita menggunakan aroma sebagai elemen untuk terapi. Jadi that's kenapa dia panggil aromaterapi. So it's an alternative treatment untuk kita mencari keselesaan, ketenangan. Kalau Fiona bau pun terus rasa tenang kan, sebab bila kita gunakan durian bau ni, dia akan beri signal pada kita punya otak kita, badan kita, dan dia berikan reaction. Kita nak tenang ke, nak aktif ke, nak naik kita punya persona, aura ke. Encik Fazli sebelum ni stres Macam mana boleh berkecimpung dalam bidang dia punya soalan direct. Dia terus straight to the point. So, perjalanan tu agak interesting lah. So, saya juga melalui fasa yang agak up and down. So, macam pandemik tu juga banyak membuatkan ramai orang stres. Jadi saya went through healing process melalui aromaterapi. Jadi kat situ saya nak berkongsi dengan ramai orang. Lepas tu kita pun develop the process bersama dengan tim dan juga R&D team juga. So some of the ingredient tu ditanam sendiri. So kita try to angkat local ingredient ni. Sebanyak banyak aromaterapi dekat Malaysia ni, kat negara kita ni, yang benefit dia punya manfaat dia sangat tinggi. Tapi kita always nampak macam macam contoh, kita mengangkat serai. Serai tu kalau orang tengok macam belakang rumah mak aku je kot. Tapi serai tu sebenarnya dia punya kualiti dia sama macam lavender. So sebenarnya serai tu macam lavender of Asia. So apa yang lavender boleh buat, itu serai boleh buat. Sebab kita dah biasa kan tengok orang panggil apa, rumput di seberang tu lebih hijau. Betul. Wih, Fiona, lain macam hari meremang tau. Meremang Zack kan. Mungkin sebab aroma terapi ni. Betul. Cik Fazli, cakap pasal yelah, banyak jenis wangi-wangian. Macam Earthery sendiri, berapa jenis wangian yang ada? Okey, untuk kita kalau untuk essential oil, kita ada lebih kurang 27 jenis. Tapi sebahagiannya memang kita terpaksa dapatkan daripada negara-negara yang berbeza di Timur Tengah, dekat Eropah, dekat South Asia, dekat India dan sebagainya. So tapi dekat negara kita yang kita tanam adalah serai. Yang itu kita bekerjasama dengan penduduk tempatan dan kita angkat dan kita tanam di frame dan juga kita punya lab, kita badun semua di Universiti Malaya. Ini koleksi dekat kedai ya? Kita ada 3 kedai, satu di Publica, satu lagi di Bukit Bintang dan juga di Escort Hotel Pulau Pinang. Okey, ada tak yang something sesuai untuk Fiona ni? Fiona tengah ada restoran
Yang dah seminggu dah ni. Kalau tersedung memang serai lah ubatnya ataupun peppermint. Ataupun kalau malam you snoring kan, you boleh campur peppermint, serai, campur sikit eucalyptus. Then dia akan bantu untuk you breathing dengan tenang. Kalau nak bagi tidur nyenyak, tampur lavender sikit dan you akan selesa tidur malam tu. Ni dah macam magician cerita pun saya dah macam mengantuk lah. Cok ush. Dia very macam kalau nak mudah macam ni kadang-kadang kita ada buat yang macam kita campur macam ni untuk sleep kan. Kita dah adun setengah produk dekat luar sana, dia dah buat formula dia yang sesuai ikut jenama. Boleh saya try tengok? Cuba. Yang ini kalau ni untuk energy, untuk sleep ni kan tidur pula kejap lagi. Tiba-tiba ini mungkin untuk aura, nanti nak dapat job lebih banyak untuk aura. Oh ya, ada juga macam tu. Sebenarnya fungsi aromaterapi ni dia berjenis pada sumber. Okey, pokok-pokok ni dia ada daun, bunga, buah dengan akar atau batang pokok kan. So kalau daun-daun ni fungsi dia untuk breathing. Kalau bunga-bungaan ni untuk kita punya aura, kecantikan, skin dan sebagainya. Kalau buah-buahan tu dia untuk energy. Kalau batang pokok akar kayu tu untuk kita punya grounding issue, internal issue, emosi. That's how kita gunakan elemen tumbuh-tumbuhan ni untuk manfaat kepada tubuh badan kita. Zack ada tak macam dekat rumah, Zack pentingkan tak benda-benda macam ni? Macam rumah kena wangi ataupun Zack sekadar macam nak cantik je? Kila memang jenis pasal saya kat rumah. Masuk rumah Zack memang macam tu. Betul, serius. Zack beruntung sebab ada isteri yang macam ni lah. Dia very jaga benda-benda macam ni. Sebelum Zack kahwin, Zack tak tahu pun. Zack tak tahu pun pentingnya ada benda ni. Tapi yelah, bila kita dah dewasa dan sebagainya kan, betapa pentingnya lah rumah kita untuk berada dalam situasi yang sangat tenang. Benar, sebab dia bagi kita macam rasa lain, rasa best kan. Fazli, saya nak tanya. Ini soalan serius tau. Sebab tadi, yang ni aura. Maksudnya kalau Fiona buat kat dia macam ada aura kan. Betul ke? Macam saya tengok ada iklan-iklan kadang-kadang kan. Dia kata perfume memikat hati wanita. So macam ni lah. Okey, sebenarnya contoh dia berbuat pada bunga-bunga. Bunga-bunga tu sifat dia sendiri memikat. Kalau kita tengok sifat tumbuhan tu. Kalau buah-buahan dia bagi bila kita makan kita dapat tenaga kan. Kalau bunga-bungaan tu kita terpikat, kita tertarik. Itulah sifat tumbuhan yang mana kita boleh reflect pada tubuh badan kita. Itulah fungsi dia. Bila aura tu kita gunakan adunan bunga-bungaan dalam formula dia untuk memberi naikkan kita bila dia bertindak balas dengan badan kita, dia memberi signal. So activate balik kita punya tubuh ni, kita punya positif ion semua supaya dan kita dapat tarikan. Orang rasa selesa dengan kita sebab kita pun rasa positif kan. Tadi Cik Fazli pakai aura rasanya ni. Saya gabung dah sebab kita rasa macam dah tertarik sangat-sangat hari ni kan. Cik Fazli paling minat atau yang mana satu? Aroma yang mana satu? Sejujurnya saya memang sangat minat serai. Sebab serai tu daripada dulu lagi kalau contoh kita juga ada contoh serai nak buat. Okey, serai macam ni shower gel. Okey, ini boleh cuba. Okey. Cuba sapu sikit kat tengkuk dengan leher, you will feel the immediate result. Really? Ini masa pandemik kita supply to hospital untuk all the nurses untuk diorang distress. Letak mana tadi? Dekat tengkuk dengan leher. Tengkuk belakang ni you akan sapu. Ini yang buatkan you tenang. Kadang-kadang we work from home, kerja depan komputer sangat stres, sapu je. Kita macam Zack. Very cooling. Ini melampau ni. Sedap lah. Sebab ini serai ya? Yes, ini serai. Tapi dia tak melekit sebab dalam tu ada aloe vera, so kita campurkan dengan semua ingredient tempatan je. Oh, memang rasa very cooling kan? Cooling. Tapi dia tak ada lekit-lekit tak melekit, yes. So kita ada buat dua jenis. Satu lagi tu daripada nenas. So setengah perempuan dia nak pakai dekat office, nak compliment with the perfume. So kita guna yang nenas. So dia lebih fruity dengan flower. Kalau yang kebiasaannya lah ikut pengalaman Cik Fazli kan. Kalau yang orang nak letakkan rumah, mereka biasanya pakai yang mana? Okey, biasanya untuk rumah dia suka bawa bunga-bungaan. Sebab bunga-bunga ni bagi orang tertarik dan mudah terpikat kan. Contoh macam ni, macam buah-buahan. Boleh cuba yang, cuba bawa yang ni. Majestic Blossom. Okey. Bau Zack kan? Zack apa? Cuba Zack bau. Okey, ini mungkin letak dekat ruang tamu. Tapi kita nak tahu juga macam biasanya orang-orang di luar ataupun pelanggan kebanyakannya cari aroma yang macam mana sekarang? Okey, kebanyakannya mereka akan cari for the purpose. Banyak orang akan cari yang untuk banyak orang yang stres sekarang ni. Jadi dia cari aroma-aroma yang bantu mereka untuk lebih sihat, lebih relax, lebih tenang. Jadi dia akan cari untuk macam yang bau buah bunga-bungaan atau daun-daun tadi. Ada spesifik bunga? Kalau bunga, majoriti orang akan cari geranium. Sebab geranium ni bagus untuk hormon. Dia stabilkan hormon kita. Dekat situ nanti bila hormon kita stabil, kulit kita pun cantik, kita aura kita pun bagus. Kalau kita tengok kan macam Cik Fazli tadi ada cakap apa lavender lah, serai lah, geranium campur-campur macam tu. Dia memang boleh campur-campur macam tu ataupun dia ada limit dia sebenarnya berapa banyak boleh campur? Okey, untuk asas biasanya kita sarankan tak lebih pada 3. Bila kita nak campur tu sebab kalau you nak buat lebih pun boleh. Cuma bila nak lebih tu you kena faham lebih
lanjut lah macam mana dia punya gabungan tu. Tapi untuk mudah 1 ke 3 tu dah cukup bagus dah. Tak perlu terlalu banyak. Sebab bila benda terlalu banyak pun tidak bagus untuk badan kita kan. Dia kena sederhana. Saya tengah risau ni Cik Fazli. Kenapa ya? Tak boleh berhenti. Oh sudah. Oh no, somebody help him. Okey. Memang sedap lah bau ni. Kalau memang suka kan, kita seterusnya soalan dia. Soalan penting ni. Range harga dia berapa? Okey, range harga kita bermula dari RM9 sehingga kepada 200 lebih. Ini mampu milik. Ya, memang kita buat sebab kita handmade, semua buat sendiri sebab kita juga nak mengangkat local ingredient setaraf dengan produk-produk antarabangsa. Itu yang kami cuba lakukan, nak memberi value kepada local ingredient di Malaysia. Dekat mana ruang, dekat contohlah macam Zaid nak letak kan, dekat ruang rumah tu kat mana yang sesuai? Okey, yang sesuai ruang tamu, atas meja kat kuih raya tu, atau dekat powder room ataupun washroom kan kita punya tetamu datang, bilik tidur. So this is the area macam bedroom pun boleh juga. Zaid tak faham orang-orang yang Instagram. Bau ni lagi bagus. Instagram tak elok. Bau ni. Kan? Bau ni bila benar. Memberikan kita satu benda yang lain lah, rasa nak menangis dengan dia kan. Saya menangis. Yang tu memikat bagi kita. Memang betul lah. Saya rasa tak boleh pegang lama-lama. Memang sedap lah bau ni. Okey, kita tengok ada macam-macam. Ada juga yang macam jenis mist, ada yang jenis macam stick macam ni betul. Kan. Yang mana sebenarnya lebih elok? Ada tak ke ataupun tengok fungsi letak mana? Okey, sebenarnya ini untuk kemudahan. Yang elok mestilah Cik Fazli. Allahu Akbar. Yang ini sebenarnya untuk kemudahan kita. Biasanya kalau reed diffuser ni dia boleh bertahan 3 ke 6 bulan, jadi lebih ekonomi. 6 bulan? 3 ke 6 bulan. Biar je. So every one a day you just flip the stick. Kalau macam ni kena buat setiap hari, macam whenever you nak pakai, you akan drop lah the oil. Kalau macam ni on the go, you boleh spray je macam dekat office, kat bilik tidur, kat flight, on travelling sebagainya. So kalau dalam kereta dalam kereta. So depend on the purpose. Kalau macam ni tumpah pula dalam kereta kan. Jadi letaklah kat rumah, dan sebagai dekorasi pun cantik juga. Macam tadi ada langsir, ada sebagainya semua kan. So dah the complement lah the whole idea in the house tu. Okey, memang sangat-sangat menarik. Saya rasa kita boleh jadi, saya rasa macam nak try pakai yang macam tu lah pula. Mudah. Rumah mesin macam ni. Letak je dekat office, dekat bilik tidur atau kat living room. Just leave it like that and you just flip the stick 1 or 2 days. So dia 2 hari terbalikkan. 2 hari terbalikkan. You flip saja. Kita tengok ada warna hitam. Sama saja semua, itu just pilihan untuk dekorasi. Dia tahu macam kalau Fiona zaman anak dara dulu suka pakai yang hitam lah. Dah kahwin suka pakai yang putih. Suka yang putih kan. Terima kasih banyak Cik Fazli. Terima kasih banyak. Boleh kongsikan Instagram semua kepada penonton-penonton Borak Kopitiam yang saya rasa ramai dah terinspirasi. Sabar je DM nanti. InsyaAllah. Silakan. Okey, untuk siapa penonton di luar sana yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang aromaterapi, boleh hubungi kita punya Instagram Earth Theories Official ataupun boleh ke website kami www.earththeories.com. Atau boleh datang ke kedai, kita ada di Publica, Bukit Bintang City Centre dan juga Ascott Hotel Penang Digeni. Okey. Apa pun terima kasih Cik Fazli. Sebelum Zack bawa Cik Fazli balik rumah untuk tolong hias-hiaskan, jadikan rumah dia wangi ni Sedap. Okey. Kita rehat dululah. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Zack, dah. Orang punya Zack. Ini ada kalau Di hari mulia bertemu
sanjung budi puteri ibunda. Katamu itu abang mengerti. Ku sanjung budi puteri ibunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Selamat Hari Raya. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama. Oh, selamat Hari Raya. Rasa macam nak joget lagi lah. Okey. Kenapa dah macam rumah Mana tak ada kuih raya pagi ni. tak apa kita hayati kayu ni ha. Apa khabar anda berdua? Baik, Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kita tengok Sarah pun dah makin slim and fit. Slim lah Sarah. Ya ke? Nice, you look nice. Ya Allah, mungkin sebab Selain puasa. Mungkin sebab puasa. Sufian memang nice. Dia tak cakap lah. Another day, another blessing selalu Sufian Suhaimi. Baik, hari ni kita sangat istimewa dekat Borak Kopitiam sebab kita ada dua-dua ni SS, double SS. SS. Sufian Suhaimi, Sarah Suhairi. Jadi macam mana? Kita nak tanyalah sebab rasanya ini kolaborasi pertama. Sebelum raya tak ada? Sebelum raya tak ada. Betul. Betul. Kan? Betul. Jadi macam mana? Untuk projek raya ni adakah rasa harapan ada something yang boleh buat lepas ni? Rasanya sebab kita walaupun ini pertama kali bekerjasama tapi ini bukan kali pertama jumpa lah. Kita memang pernah jumpa sebelum ni dan saya pun dah mengenali Sarah pun dah. Pertama jumpa di mana? Saja macam tak ada kan? Kerja lah basically. 2019 lah rasanya dah 3 tahun. 2019. So she's a very easy going person dan juga kita juga ada taste yang lebih kurang sama in music. Apa yang dia rasa sedap, saya rasa sedap juga. So why not maybe in future kita boleh buat something together. Kenapa? Ambil aku. Betul lah. Kita apa-apa saja ambil je kan. You know me, I know you. Okay. Kita tengok dah berbaju raya ni semua kan. Raya macam mana? Okay, mungkin Sarah boleh bagi tahu dulu. Sarah so far first day raya, second day raya kat KL je sebenarnya. Third day raya baru Sarah bergerak ke Temeloh, Pahang. Kau balik ke Temeloh le. Tak ada kalut-kalut sangat lah kan. Tak ada. Dia macam masih boleh bertenang lah orang kata. Walaupun dah di Kelangkabut Raya tu, kita masih lagi di KL untuk first day raya. Jadi Alhamdulillah kita semuanya okey lah. First day raya tu meriah lah. Itu Sarah, tapi berbeza pula dengan Sufian. Waktu story dekat Insta story berbeza. Kalut. Memang kan, so mungkin Sufian boleh kongsikan dengan penonton-penonton Borak Kopitiam. Bila diumumkan esok raya tu, macam mana Yan? Dia terkejut lah sebab kita expect the next day tu akan ada lagi satu puasa kan. So lepas berbuka tu, sebab saya 2-3 hari sebelum raya kita balik ke kampung belah ibu di Mersing. So kita dah plan kita balik Mersing beberapa hari, lepas tu kita ada dekat Muar beberapa hari untuk prepare raya. Tiba-tiba lepas puasa tu tengah prepare untuk sembahyang tarawih, dapat tahu esok raya kan. So tarawih cancel. So macam masing-masing dia dah kena replan balik everything. Macam masak laksa terpaksa kena settlekan malam ni, dia punya ulam-ulam and everything. Tapi Alhamdulillah semua pun boleh je, kita boleh settle sebab tak adalah macam teruk sangat. So kita dah prepare awal, baju raya dah ada, masakan raya pun kita dah tahu nak buat apa and everything. So semangat kerjasama antara keluarga tu sangat penting lah, bagi memastikan raya tu meriah dan berjalan-jalan. Kita masak rendang sampai 2 pagi tau. Kan semata-mata macam ya Allah esok nak raya kan. Takkan esok pagi-pagi melopong tak ada apa. Kita masak lah malam tu. Sarah masak rendang. Sufian masak rendang. Saya potong ulam. Bukan senang tau. Nak potong ulam untuk laksa Johor ni dia ada seni dia. Dia ada seni dia. Dia bukan macam potong biasa. Macam mana seni dia? Orang Johor mesti tahu kan. Seni dia macam kalau kita nak potong timun tu, dia bukan potong timun macam biasa. Kita kena macam timun ni kita kena potong. Fiona, you orang Johor, you tak tahu? No lah, saya KL. KL saja. Apa lu? Okey, jadi Sufian Suhaimi dengan Sarah Suhairi kita tahu untuk lagu Selokan Hari Raya ni kan. Indahnya sungguh di Hari Raya. Sebenarnya siapa yang
came up with the idea macam why not kita buat lagu ni? Sebab dalam banyak lagu raya ada juga lagu raya lain. Kenapa memilih lagu Sloka Hari Raya untuk jadikan lagu Aidilfitri kali ni? Label lah kot yang came up. Sebenarnya label yang came up with this song. Dia macam kata, why not you guys cover lagu raya macam lagu lama? Kalau orang semua berpusu-pusu ni nak keluar lagu baru, lagu raya. Tapi why not kita cover lagu yang macam dah senang kat telinga orang kan? Orang pun dah tahu, orang pun boleh sing along. Semua orang tahu lagu ni, semua orang tahu Rumah Bonda. Itulah buat video klip Video klip pun dah ada lagi sempat buat semua. Yes, music video ni very special sebab kita buat semua benda ni dekat satu tempat je. Yes. Dan juga kita shoot satu hari je. Dan juga yang best untuk music video ni kita bawa masuk sebiji kereta dekat dalam orang kata macam dalam dia dekat dalam office. Dalam office lah dia sebenarnya. Office sebenarnya tapi kita bawa masuk kereta tu dekat dalam office. Betul? So it's crazy and very creative. Cakap pasal record label kan. Kita baru tahu macam sebelum ni Sofian bersama record label yang lain. Tapi sekarang bila Sofian join tim Rusa Music. Macam mana Yan? Bila apakah yang awak lihat dalam kerjaya awak 5 tahun? Dia are very welcoming. Banyak perancangan yang dia buat dan juga dia sangat supportive untuk apa-apa je yang saya inginkan. Same goes to macam Hari Raya ni juga. Hari Raya pun dia nak ada sesuatu yang saya buat. So that's why kita come out dengan lagu Sloka Hari Raya ini bersama dengan Sarah Suhairi. And saya sangat happy lah bersama dengan Rusa dan juga dapat bersama-sama dengan Sarah di bawah satu naungan yang sama. Itu Sofian. Macam Sarah yang dah lama dekat record label tu bila mendengar berita kita akan menerima keluarga yang baru. Siapa tu? Tiba-tiba pula nama besar Sofian Suhaimi. Macam mana penerimaan you guys waktu tu? Kita sebenarnya as a orang yang kiranya peminat. Dulu kita minat je semua orang kan sebab dia nyanyi dulu daripada Sarah, betul tak? Jadi bila dapat tahu Sofian dapat masuk ke dalam Rusa Music, Sarah rasa macam okay, it's a new partner duet maybe. Macam tu. Okay, kalau kita tengok balik lagu ni kan, Sloka Raya ni kan, mungkin ada message tertentu nak disampaikan lah. Ada raya. Sebab lagu raya ni kebiasaannya kita meraihkan selepas kita sebulan berpuasa kan, dan juga saya rasa macam lagu Sloka Hari Raya ni dia very intimate dengan sangat rapat, sangat close dengan rakyat Malaysia. Bila kita dengar lagu ni memang kita terus rasa vibe raya, dan juga ada juga pesanan-pesanan macam miskin dan kaya sama sahaja. So dia at the same time dia bagi kita reminder untuk kita bersederhana, at the same time meraihkan Aidilfitri ni dengan adil dan saksama. Bukan adil saksama, maksudnya kita meraihkan tak kira kita muda ke tua ke miskin ke kaya ke, masing-masing patut meraihkan Aidilfitri dan juga have fun. Bersyukur orang kata kan. Music video ni saya masih tak boleh nak brain lah. Kereta dibawa masuk dalam office. Ini idea siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Sama ada Eric ataupun Ben. Bukan idea anak berdua lah. Bukan, tidak. Proses buat music video ni sebenarnya macam mana tu? Lama tak? Kita shoot dalam bulan puasa, betul tak? Kita shoot tak lama pun, few weeks before raya kan. Betul. Macam 2 minggu sebelum raya kot. Dan juga kita shoot bulan puasa. Orang cakap shoot bulan puasa ni penat kan, tapi taklah sebab rasa sekejap je sebab dia macam shooting tak tahu berbuka. Dan juga shooting ni semua kita buat dekat satu tempat yang sama. Dekat office tu memang ada macam-macam location lah. Ada studio, ada office, ada macam kiranya kawasan yang luas lah untuk kita buat set dan sebagainya. Jadi dia memudahkan proses syuting kita supaya kita tak adalah nak keluar kerja, nak kena pergi lokasi ini dan sebagainya. Jadi dia banyak membantu dari segi untuk kita cepatkan syuting. Honestly, I didn't expect that dia akan come out like this. Sebab bila tengok music video ni, I think it's very fun to watch aku. Betul. Dia ada storyline, dia ada macam sweet dia ada kelakar dia. Vibe raya dia pun ada. Dia pun ada, very creative. So tahniah kepada director kita dan juga all the team production. I really like this video. Kalau korang tak tengok, korang kena tengok Sloka Hari Raya Sofian Suhaimi dan Sarah Suhairi, guys. Yes. I really like Sofian lah. Tiba-tiba ayat ni kan dekat belakang mesti I really like this. Dia dah tiba-tiba London sikit I mix. His mix. Negara Johor. Aduh, hai. Okey, Sarah. Kita tahu Sarah banyak dah lagu yang dah keluar. Lepas tu tahun lepas pun Sarah ada keluar lagu bulan puasa juga. Dengan Abang Isman daripada Pulau Hijaz. Lepas tu tahun ni Sarah tak ada keluar Material Ramadan.
fresh. Apa tak So, ada. apa yang tengah plan sekarang ni? Okay, so far insya-Allah kita masih lagi dah ada date shooting MV untuk lagu yang seterusnya. Kalau mungkin Ramadan kali ini Sarah tak berkesempatan nak keluarkan karya-karya yang berkenaan Ramadan. Jadi insya-Allah lepas raya ini akan ada sesuatu yang fresh. Sesuatu yang dah, baru. dengan dia pun dah lain sekarang kan. Kita kurus sebab kita sanggup buat kurus demi MV yang tercinta. Serius lah. Bukan semat ni ada sebab Ada dia. sebab. Jauh, dia lain macam ni. Apa sebab dia? Mungkin boleh cerita sikit. Nampak macam Tak, saya tak ada kata sebab saya dah dengar lagu yang Sarah bakal keluarkan ni memang sangat fresh, very entertaining. I really like this song. Okey, tak apa. Apa-apa saja kita nantikan sebab kita tahu Rusa Music memang sentiasa buat kita berdebar-debar. Dan mengejutkan kita. Baik, macam Sufian sekarang kita nampak Sufian sangat aktif dengan lakonan juga. Yep. So, adakah bila kita melihat orang ada kata macam penonton-penonton Borak Kopitiam kata, Sufian Suhaimi lama tak nampak perform, sekarang banyak berlakon. Macam mana Sufian boleh cakap berkaitan dengan tu? Tak juga. Sebenarnya saya balance juga dari segi aktiviti seni ni. Ada lakonan juga, ada nyanyian. Of course, music has been my priority lah daripada dulu sampai sekarang. Dan juga bersama dengan Rusa Music ni kita ada banyak perancangan. Dan mungkin selepas Sarah Suhairi keluarkan single dia, saya juga akan keluarkan single saya. Ladies First. Ladies First. Okey, sekarang dah ada macam satu lagu raya kolaborasi bersama. Dia tiba tukar dialog dia. Apa kata next year, tahun depan? Tahun depan ke tahun ni maksudnya? Tahun depan lama sangat. Tahun depan. Ni raya dah ni raya tahun ni. Tahun depan. Ada lagi tak? Masih terlalu awal. Dah chop dah. Rasanya lagu tak tahu lagi, tapi mungkin raya together insya-Allah. Tak pergi beraya kat rumah dia. Dia macam ni lah. Dia amin dengan dia lah ya. Sarah pun buat muka terkejut. Benda pun dah terkejut sangat Sarah. Kita dah plan nak cakap benda ni. Sofia kenapa muka dah merah? Blusher ke? Saya memang macam tu. Tak, tadi dia touch up dia tambah blusher. Panas. Kita rasa macam sejuk tapi dia panas pula ya. Tapi itulah insya-Allah raya bersama tu dari segi lagu lah mungkin kan. Kita tak tahu. Apa-apa pun aminkan je lah ya. Aminkan je. Tak ada masalah. Kesian kawan saya pun dah lama seorang. Okey, Sarah Suhairi dan juga Sufian Suhaimi, apa tu untuk kita sembangkan selokan hari raya, lagu hari raya. Bila kita sembangkan tentang hari raya ni tentang kemenangan. Jadi kita mulakan dengan Sarah dulu. Apakah kemenangan yang Sarah capai sewaktu Ramadan? Kemenangan basically of course kita as umat Islam basically kita dah dapat capai 30 hari berpuasa, tapi tahun ni kita kurang 1 hari. Rasa pelik pula. Rasa pelik kan, tapi itulah dia. Walau macam mana pun, walaupun kita berpuasa dalam 29 hari tu, kita tetap masih lagi boleh meraihkan pada raya di mana umat Islam semua dapat berpuasa selama sebulan kan. Sarah sangat-sangat happy sebab this time around Sarah banyak sangat spend time dengan family dekat rumah. Sebab kalau macam sebelum-sebelum ni agak susah juga, kita kadang-kadang ada host untuk bulan puasa. Jadi untuk berbuka tu macam alamak susahnya nak berbuka kat rumah. Jadi this time around Sarah sangat-sangat happy lah Sarah dapat bersama dengan keluarga Sarah. Kemenangannya adalah luangan masa dengan keluarga lebih banyak. Yes. Okay. Sufian pula? Bagi saya untuk tahun ni dia lebih special lah kot. Sebab selain daripada kita meraihkan kemenangan lepas habis sebulan berpuasa di bulan Ramadan, kita juga sebagai rakyat Malaysia kita menang dalam peperangan COVID-19 lah. Dia tak menang lagi tapi kita better lah. Kita better than years before sebab kita dapat pulang ke kampung, dapat meraihkan Aidilfitri sama-sama. Walaupun benda tu bunyi macam biasa, but dia sangat emotional dan sentimental untuk setengah orang sebab bukan senang untuk berjumpa dengan keluarga, dapat berkumpul ramai-ramai. So alhamdulillah kita dapat meraihkan Aidilfitri bersama dengan keluarga tercinta pada tahun ini. Dan juga tu lah, bagi saya tahun ni kemenangan dia tu selain daripada meraihkan Aidilfitri selepas Ramadan dan juga kemenangan tu bersama dengan keluarga. Memang keluarga lah. Tahun ni banyak keluarga lah Fiona. Yelah, dah 2 tahun kan. Susah betul. Macam-macam cabaran kita nak balik kampung. Nak beraya bagai. Beraya through video call. Apa benda? Ini belum lagi Fiona. Belum lagi topik kita yang 2 tahun tak beraya. Lepas tu nak kena sedapkan hati dua-dua pihak. Belah isteri nak kena balik. Belah suami nak kena balik. Itu guest dia Zack. Saya lah yang paling boleh goreng sekali bab tu Alright, jadi apa-apa pun terima kasih Sarah, Sufian, terima kasih banyak kerana sudi. Thank you so much Fiona. Kata-kata terakhir kepada peminat-peminat anda di luar sana, silakan. Siapa nak mula dulu? Sarah dulu. Silakan. Okay, first of all Sarah nak ucapkan terima kasih kepada Borak Kopitiam sebab thank you for having us for today. Kalau tak adalah kita dapat menyanyi seluruh hari raya hari ni. Excited tu raya sebulan. Kita raya habis-habisan untuk tahun ni. Memang walaupun kelang kabut apa-apa pun korang masih lagi kena jaga SOP, korang kena stay safe
Saya harap korang semua sihat sepanjang raya ni, insyaAllah. Kepada semua penonton Kopitiam, Borak Kopitiam, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersalah bicara dan sebagainya. Selamat menyambut Aidilfitri dengan selamat dan have a good one everyone. Alright, thank you Sarah, thank you Sufian. Baik juga, terima kasih juga kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami di Borak Kopitiam dari 8 pagi hingga ke sekarang. Teruskan beraya, yang plan nak pergi open house apa semua, tolong bersederhana, jaga keselamatan, masih lagi pakai hand sanitizer dan sebagainya, sentiasa meletakkan diri anda dalam suasana yang selamat insya-Allah. Yang penting jaga kesihatan juga. Benar. Jangan sebab dah lama tak makan rendang dan sebagainya, sekarang nak lepas dendam ya. Kita jumpa esok 8 pagi di TV3. Anda semua jaga diri. Kami tinggalkan anda dengan muzik video Seloka Hari Raya. Saya Suhaimi Saraswari. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan saja sengketa lama.